Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Kaedah kedua, al-masyaqqah tajlibut taysir. Ada 5 kaedah semua. Kaedah pertama dah habis dah kita bincang. Apa dah kaedah pertama? Bunyi lagu mana? Al-umur bimaqasidiha. Habis hari. Kita dah bincang dah. Semuanya perbincangan kita ialah berfokus kepada urusan kita bergantung pada niat. Baik, yang kedua ni pula al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesukaran, masyaqqah ni makna kesukaran, kerumitan, kepayahan. Masyaqqah ni tajlibu ni maknanya tarik, membawa, mengheret. At-taysir, kemudahan, benda mudah. Al-masyaqqah saya sebut sekali lagi dah, kesukaran, kepayahan, kerumitan. Tajlibu, menarik, membawa, mengheret. At-taysir, kemudahan. Jadi gambaran kita ni apabila keadaan rumit, keadaan payah, keadaan sukar, keadaan rohok, syarak menyelesaikan dengan cara cari jalan mudah. Sebelum kita bincang, bila ada bertemu dengan kepayahan, kerumitan, kesukaran, syarak membawa kita kepada jalan mudah. Contoh, apabila seseorang tidak boleh berdiri untuk solat, maka syarak membenarkan duduk solat sambil duduk. Kita naik kereta api, hukum asalnya ialah berdiri, tapi oleh kerana nak berdiri tak tetap, kocok, payah. Nak berdiri payah. Payah nak berdiri tu dia panggil masyaqqah. Kerana masyaqqah tu syarak membawa kita kepada jalan mudah, iaitu duduk. Duduk tu kita panggil at-taysir. Kepayahan tu dia panggil al-masyaqqah. Payah nak berdiri, al-masyaqqah. At-taysir tu duduk. Boleh nampak tak? Jadi cuba kiyahlah dengan benda-benda lain. Jadi apa yang perlu kita ambil gambarannya ialah apabila bertemu dengan kesukaran, syarak sendiri membenarkan untuk kita mencari jalan mudah. Dia buka kepada kita jalan mudah dia. Baik. Jadi setelah kita hafal perkataan tu, sebab 5 saja. Kaedah pertama al-umur bimaqasidiha. Cuba hafal hak ni pula. Nebuh dia kepala pula. Sebut biar betul. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Cara baca ni kita nak suruh biar mudah sebut. Tak usah sambung gitu, tak usah kata al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi takut payah. Kita wakaf tengok. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Balik di rumah ni sebut 40 kali ya. Mung sebut 40 kali kan. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini dia kaedah, dia panggil formula. Formula kedua. Macam nak sesal matematik, formula. Nak sesal fiqh pun ada formula dia. Ini formula kedua. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Dia ada 4 pula bawah ni. Sebagaimana al-umur bimaqasidiha ada ni. Kaedah anak dia. Al-masyaqqah tajlibut taysir ada 4 pula. Tu jadi kaedah, jadi banyak tu. Dia beranuk pula. Kan? Jadi berdasar pada al-masyaqqah tajlibut taysir, dia akan pecah kepada 4 kaedah kecil. Baik, lagu mana benda ni? Tengok nota halaman 21 tu. Kaedah ini membawa maksud apabila terdapat sesuatu kesusahan, keadaan kita payah atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintah itu diringankan daripada perintah asalnya.
Kenapa dah? Kerana masyaqqah. Dia memberi keringanan. Okay. Berdasarkan kaedah tersebut, ia membawa maksud bahawa syariat Islam itu dapat dilaksanakan oleh mukallaf pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Tidak ada sebab syariat Allah tidak boleh dijunjung. Pasal apa? Dia sesuai untuk dilaksanakan pada bila masa dan apa keadaan sekalipun dengan adanya kaedah tadi. Baik. Cuma hukum tak boleh batal. Hukum solat tak boleh. Bila kita berasa ada masyaqqah, tak payah solat, tak ada. Istilah tak payah solat tak ada. Selagi kita ni mukallaf. Tapi kaedah pelaksanaannya. Sebab itulah orang selalu, misalnya kita kata nak melaksanakan sesuatu perundangan Islam di sebuah negara. Orang tak faham dia duduk balas dari segi kita nak takonun, nak mengkonunkan dia ataupun nak tatbik. Dia ada dua. Takonun dengan tatbik. Takonun nak menggezetkan satu undang-undang dengan melaksanakan undang-undang. Jadi undang-undang Islam ni wajib dilaksanakan. Dikonun kata wajib. Kita nak buat mana dia kata undang-undang masyarakat tak stabil, orang tak faham. Itu dari segi peringkat tatbik, peringkat pelaksanaan. Bisa kita kata hukuman hudud. Hukuman hudud tu kena gezet dulu, duduk dalam perlembagaan. Bila nak laksana, di situlah tidak boleh dilaksanakan. Dan tak boleh laksana hudud misalnya itu, bukan kita kata hudud tu sendiri kata idra'ul hudud al-hudud. Menangguhkan pelaksanaan hudud ialah hudud. Pasal apa tak kerak tangan? Undang-undang ada. Sebabnya keadaan tidak membenarkan. Ada tak? Betul tak? Di sinilah bila ada orang dia pergi pandangin, dia kata Yusuf Qardawi sendiri kata dari segi fiqh aulawiyah tidak boleh melaksanakan hudud. Betul, dia bercakap soal pelaksanaan. Tapi undang-undang itu wajib. Sehingga Yusuf Qardawi dia menyebut dalam kitab lain. Tadi dari segi fiqh aulawiyah, boleh faham saya boleh. Dari segi nak mengkononkan itu wajib. Yusuf Qardawi menyebut dalam fatwa muasarah dia sebut ini adalah wajib. Dan dia menghukum kufur kalau sebuah kerajaan yang tidak mahu mengkanunkan. Disebut dia sifat dia bila disebut al-hukamul imaniyun alladhi najarfudu najahrata syar'illah, iaitu yang enggan menyatakan syariat Allahnya dengan tegas. Itu peringkat mengkanunkan dia. Tapi bila nak tatbik ni pelaksanaan kan, di sinilah melihat kepada keadilan sosial, keadaan orang kemiskinan ke apa tak boleh buat lagi. Itulah kena tengok fiqh aulawiyah. Itu dua benda berbeza dah. Jadi saya nak sebut di sini dari segi konun dia tidak berubah. Solat tetap solat, hukuman tetap ada hukuman. Tetapi bila nak melaksanakan sesuatu benda yang dikonunkan, itulah melihat kepada keadaan masyaqqah. Betul? Boleh faham tak? Saya bawa cerita benda gini sebab nak ayat benda serupa. Jadi ini terjadi dengan memberikan kelonggaran dan keringanan ketika seseorang itu dilanda kesempitan dan kesukaran. Kita ni bila kesulitan, kesempitan dia panggil masyaqqah. Bila masyaqqah tak apa. Syarat kita ada jalan keluar. Jalan keluar ni melalui kaedah tadi kita cari jalan yang taisir. Jalan mudah dah. Maka dengan ini wujudlah istilah azimah dan ruksah. Ini dua berbeza. Masyaqqah tu kepayahan. Ruksah ni maknanya kelonggaran. Masyaqqah kepayahan. Kerana masyaqqah tu dia ada ruksah. Ruksah ni kelonggaran. Ingat sebab tu kalau barang murah, orang Arab panggil, bahasa Arab dia panggil rakhis. Ni barang ni kata. Rakhis. Bila kita tanya dia lawan apa? Ghali. Dia kata berapa kan? Dia kata 20 ya. Kita kata ghali, mahal. La, rakhis. Dia jawab. Maknanya bukan. Murah. Rakhis tu apa dia makna rakhis? Murah. Itulah ruksah. Ruksah, rakhis, murah. Jadi benda mahal jadi murah. Artinya benda tu diberi kelonggaran. Asal dia azimah. Boleh faham tak? Saya dah sebut dulu azimah dengan ruksah. Contoh dah.
Semayang 4 rakaat zuhur dipanggil azimah. Semayang 2 rakaat kerana musafir qasar dia panggil ruksah. Puasa bulan Ramadan adalah azimah. Tak puasa kerana musafir dia panggil ruksah. Boleh tak? Wajib qiyam bila solat adalah azimah. Boleh duduk solat kerana sakit dia panggil ruksah. Jadi boleh qiyas lah pada benda lain. Boleh beza tak azimah dengan ruksah? Boleh Cikgu Hasan ruksah dengan azimah boleh beza. Azimah tu apa? Asal. Asal. Ruksah ni bila apa semaya boleh duduk tu? Ruksah. Kawan tak boleh ruksah, kawan kena azimah. Jadi kalau kita biasa guna di masjid kan, boleh faham. Berapa duduk diri tu? Azimah. Berapa azimah? Dah sihat. Berapa semaya atas kursi tu? Ruksah. Berapa ruksah tu? Sakit. Kerana ada masyakkah. Jadi istilah tu kita familiar, kita biasa. Jangan ketukar pula azimah, ruksah, masyakkah. Orang kapur duk guna dah. Tak boleh mari kemarin ada masyakkah sikit. Masyakkah. Ya apa beza masyakkah dengan muzakkar? Kadang-kadang dia sebut je. Dia sebut masyakkah sebenarnya. Musyakkah tu dia guna isim maf'ul ke apa lah, adalah dia ada bahasa dia. Ada juga istilah tu. Okey, baik. Dengan itu perbincangan mengenai azimah dan ruksah perlu dilanjutkan. Ini nak bincang sikit azimah dengan ruksah. Gapo dia azimah dengan ruksah? Azimah dan ruksah adalah istilah yang terdapat dalam usul fiqh. Ni orang ngaji usul fiqh dia kena tahu gapo dia azimah dengan ruksah. Dan biasanya digunakan dalam keadaan darurah. Keadaan darurah. Namun masih terdapat kebanyakan Muslim yang tidak jelas dengan penggunaan azimah dan ruksah dalam pelaksanaan bagi sesuatu ibadat itu. Azimah, ejo dia lagu tu dah. Kalau tak ada dalam nota ni, saya buat sini. Azimah, ain, za, ya, min, ta. Menurut bahasa bermaksud keinginan yang baik. Molek istilah ni nak buat nama anak pun boleh. Makna ada keinginan, cita-cita yang besar. Azimah. Azimah. Cita-cita yang baik. Kalau laki-laki buat azim, makna dia ada cita-cita, ambitious. Azimah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan azimah sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Azimah ni ialah kata Imam Ghazali, kita buat apa yang Tuhan wajib. Allah kata semaya kena berdiri, wajib qiyam, kita pun buat. Wajib berpuasa, kita puasa. Betul tak? Kita buat, itu azimah. Azimah tu merupakan perintah asal sesuatu hukum. Hak kita tak ubah. Itu azimah. Ruksah pula bermakna keringanan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ruksah sebagai sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukannya kerana uzur. Macam orang semaya solat atas kursi, waktu uzur. Sebab apa doktor bedah dia boleh jamak solat dia kerana uzur. Dia tak boleh tinggal pesakit dia. Diberi ruksah kepada doktor kerana dia masyakkah. Dia tidak boleh melakukan azimah. Azimah tu semaya mengikut waktu. Semaya zuhur dalam waktunya, semaya asar dalam waktunya. Itu azimah. Tapi doktor tu diberi ruksah kepada dia kerana dia mengalami masyakkah. Boleh tak? Nampak tak? Itu nak penggunaan istilah dia. Doktor bedah solat zuhur dan asar dalam waktu asar. Dipanggil solat jamak kerana dia mengalami masyakkah. Dan dia diberi ruksah supaya tidak melakukan azimah. biar biasa dengan istilah dah. Kalau kita kecek gitu kedai kopi berbunyi ilik dah. Fana dia. Apa dia? Naik motor boleh. Tu cerita lain. Cerita lain guna bila dia boleh bagi ruksah, dia ada depan ni. Ruksah pun dia tidak longgar selonggar-longgarnya. Dia longgar tu mengikut kadar dia. Kalau boleh berdiri, berdiri lagi. Contohnya misalnya kalau orang solat tu dia sakit lutut. Bila sakit lutut dia kena diri. Dia boleh diri, dia boleh rokok. Dia tak boleh sujud. Bila tak boleh sujud tu baru dia duduk atas kursi. Dia start kan.
Tengok Mekah tu Arab tu gagah ke main gitu bawa kursi. Dia start dengan duduk selalu. Sebab dia tidak masuk dalam biqadariha dengan kadar dia. Dia bagi kelonggaran pun tidak dia bui sepenuhnya. Dia bagi mengikut kadar dia. Dia ada dia. Dalam percepat ni ada dia sebut dah. Bagaimana kita nak melaksanakan ruksah yang diberikan itu. Faham situ tak? Okey. Al-Baydawi pula mendefinisikan ruksah sebagai hukum yang berlaku tidak sesuai dengan dalil yang ada kerana keuzuran. Dalilnya ada sekian. Tapi dia menyalahi dalil. Tak apalah kerana ruksah. Okey. Antara sebab kenapa Al-Baydawi memilih definisi demikian ialah kerana membawa maksud yang berlawanan dengan azimah di mana menyuruh kepada beramal mengikut dalil. Azimah ni ada dalam nas hanyalah benda-benda dalil ni, dalil dia adalah untuk azimah saja. Ruksah dia tak ada dalil. Cuma ruksah tu sendiri satu kaedah. Ialah ada dalil juga misalnya semaya syiddatul khauf tu. Ada hadis dia. Tahu tak semaya tikapan? Hak rokok dengan sujud dia bagi dua sah tu. Sementara ruksah pula ialah beramal tidak serupa dengan dalil kerana wujudnya kesusahan dalam sesuatu situasi. Barulah kita nak tengok ruksah dalam syariat. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan ruksah atau keringanan dalam syariat. Kita nak tengok contoh. Lagu mana ruksah dalam syariat kita ni? Harus bagi lelaki melihat bakat isterinya ketika meminang. Dia boleh tengok. Dan dibenarkan sehingga tertarik. Nabi sebut tu. Bila kita mari rasa keinginan. Sedangkan melayan keinginan tu salah dah. Tengok perempuan dengan rasa keinginan kan. Tidak salah. Dibenarkan kita tengok orang perempuan sekadar nak kenal jumpa. Takut bini sayang kita ke tak. Takut ada orang nak dia berlaku gapo-gapo kita boleh royak tak. Kita tengok. Kita kenal dia. Tidak boleh tengoklah kerana dengan asyik kepadanya. Tapi bila nak meminang, dibenarkan kita melayan sekejap untuk rasa asyik. Sebab dalam hadis Nabi dia kata apabila kita tengok tu, sehingga mari keinginan baru menikah. Sebab nak jaga hubungan. Jangan kerana kita tengok tu tawar. Berasa boleh pergi dah nak buat bini setara ni. Tak boleh lah kata. Betul tak? Waktu dia jadi pencarian sebab tidak ada kasih sayang. Dia suruh kita tengok. Tengok dengan kita tengok tu, kena tengok ni tak? Menarik. Jadi menarik itu sebenarnya tak boleh dari hukum, tapi dibenarkan kerana nak meminang. Taklah siapa buka aurat. Lama kata boleh, saya nak tengok buka baju, nak tengok rambut, nak tengok lengan. Tak boleh lah gitu. Tapi mana kita boleh tengok lama, tengok dia jalan lagu mana, kena rasa tertarik. Okay. Sebab itulah kita diingatkan tidak penting benda tu. Sebab tertungkahul mar'atu li jamaliha, dia boleh kerana kecantikan nisbi, kecantikan bagi kita. Kita kata tak apa, kita tak kena sikit sebab dia agama dia, pelajaran dia, nasak keturunan dia. Tapi tak boleh sebab apa Nabi sebut. Sebab nak mengikat kita, nak dia biar ada selera orang panggil. Kita tengok dia tak ada selera tak. Sebab tu tak boleh paksa anak nikah. Betul tak? Buat mari bini kita mungkin nikah dengan ni. Dia tak ada selera. Menyalahi peraturan, menyalahi fitrah dia panggil. Jadi masyarakat kita sini harus bagi lelaki melihat bakal isterinya ketika meminang. Kalau orang perempuan yang pakai purdah tu kan, ada orang nak pergi bini tak sibuk purdah. Jangan nak tengok guano. Tak, mana cikgu ya tu. Ada saya jumpa orang tu tepat. Hak tino tak sibuk pasal dah. Lepas nak tengok guano. So tengok kat atas kain. Takut muka parut sini pun tak tahu dah. Dia tak sibuk pun dah. Dia nak kat agama dah tapi dia tak pandai hukum. Hukum dia kena pergi tengok. Okey. Yang kedua, harus bagi doktor lelaki melihat aurat wanita ajnabi dengan tujuan rawatan dan perubatan. Ini contohnya. Dibenarkan melihat aurat ajnabi. Tapi biqadariha dengan kadarnya. Macam Pak Sudi tanya tadi. Kita dia bui tu bui setakat tu. Misalnya kalau pesakit tu dianya luka di betih misalnya. Doktor laki-laki tak ada doktor perempuan misalnya tak. Kena tengok sekat betih lah. Maka atas sikit lagi nak tengok lutut pula. Jadi tengok lutut tu haram dah tu. Ingat dah. Doktor melihat betih pesakit boleh kerana rawatan.
Tapi sekat betih lah. Jangan ambil kesempatan pula. Bila tengok betih nak tengok pakai lutut. Jadi hak tengok lutut tu haram. Ingat eh? Atas lagi pada tu. Nak royak tara lah tu. Tara lah hak ala kata tu kau tak boleh. Tara tu tak boleh dah kan. Okey. Ingat tak? Jadi pasal apa doktor boleh melihat betih pesakit? Kerana masyakkah. Di benar ruksah. Hukum boleh kau tengok tak boleh. Dari segi hukum azimahnya tak boleh tengok. Tapi ia boleh tengok tu kerana ruksah. Besok guna kata yang tu dah. Ruksah azimah. Kerana apa boleh tengok? Masyakkah. Bolehlah dipungut. Siapa kayak orang dia bicara kalau bersalin bukan tak ada perempuan kena selamat. Nak selamatkan nyawa tu kerana ada komplikasi bagi wanita yang bersalin ketika itu melihat aurat, melihat kemaluan perempuan pun dia boleh ketika itu kerana masyakkah. Betul? Kerana masyakkah. Kalau ada doktor perempuan tak jadi masyakkah dah tu. Tapi kalau tidak ada pakar ni penyakit ni hanya duduk di laki-laki seorang di mana Kota Baru masa tu. Doktor perempuan ramai tapi tak reti bidang tu. Dia kena selamat demi menyelamatkan nyawa wanita yang bersalin itu atas dasar masyakkah, maka diberi ruksah kepada doktor laki-laki untuk merawat perempuan tersebut. Faham? Jadi kalau mengaji belakang tak balas sama untuk lebah. Dalam Facebook balas sama untuk lebah. Ni kata tak boleh, ni kata haram, ni kata boleh. Ni buat tubik dengan hukum usul fiqh lagu ni balas tak? Kita bila kita baca kita nampak aja ustaz ni tak dia tidak pengetahuan dia setakat tu. Nombor 3. Contoh dia, harus mengahwini 4 orang wanita dalam satu masa sebagai kemudahan kerana jumlah wanita terlalu ramai berbanding lelaki. Saya pun tidak faham ni pasal kita tengok ni hukum berkahwin lebih daripada satu ni boleh. Mungkin Pak ni saya tangguhkan dulu hak ni nak tengok ni sebab bila kita study tengok boleh ke kita nikah 2 sekaligus boleh dah. Tapi dia kata bila masyakkah saja boleh. Ini bertengih sikit ni. Ini nota saya ambil daripada Kiah. Dia maknanya dia pada asalnya boleh dah ni masalah saya soal tadinya. Pasal apa dia masuk hak ni juga ni? Nak kita tanya dia. Saya pun tak baru-baru baca hak dia. Nota dia kan. Yang keempat, disyariatkan cerai dan tebus talak demi kemudahan kepada pasangan yang tidak serasi. Ni. Adakah istilah tebus talak, cerai apa semua ni? Masyakkah. Disyariatkan fasah disebabkan ada kecacatan pada pasangan. Itu satu contoh. Baik, kita tengok pula kategori ruksah. Boleh pergi lagi dah. Kita berhenti setakat. Betul dah je saya baru 10.30 dah. Kita berhenti 10.40. Berhenti 10.40 dah. Kategori ruksah. Ruksah ni kemudahan ni kelonggaran dia ada beberapa. Berikut adalah 4 kategori ruksah dan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. Nombor 1, ruksah wajibah. Tengok bahasa apa dia tak kata wajib. Bila-bila ngaji Arab. Ruksah wajibah. Apa dia tak kata ruksah wajib? Bahasa mu'annah ni. Ruksah ada ta marbutah. Wajibah kena ada ta marbutah. Jadi maknanya dalam bahasa Arab regu ni mustahak. Mu'annah sama mu'annah, muzakkar sama muzakkar. Walaupun tulis Rumi cuba gambar aku tulis asal. Ruksah tidak ada ta marbutah. Ta marbutah menunjukkan mu'annas. Maka wajib muzakkar. Nak jadi mu'annah bubuh ta marbutah juga ke dia. Jadi ruksah wajib. Sebab tu kalau sunat dengan sunat muakkadah sepatutnya. Bukan sunat muakkad. Sunnatun muakkadatun. Dari segi bahasa. Boleh nampak kan ya? Untuk saya nak tulis pula tak ada masa nak tulis. Ruksah wajibah. Maknanya kelonggaran ni walaupun benda bentuk kelonggaran tapi wajib. Tengok. Wajib. Contoh, memakan bangkai ketika keadaan terdesak kerana tiada makanan lain dan tiada makan tersebut boleh membawa mudarat. Duduk di padang pasir. Jatuh helikopter, duduk sorang-sorang. Nak cari mana duduk pada pasir.
tak makan mati. Menjaga nyawa itu adalah masalah utama. Tiba-tiba jumpa bewok. Kalau dok boleh tak? Ni bewok tidak dok. Satu-satunya makan ni yang boleh kita makan ialah bangkai. Bewok mampu dah. Jadi kita tika tu ruksah. Haram makan bewok tak? Memang makan bangkai haram. Hurrimat alaikumul maitatu. Haram makan bangkai. Tak. Itu hukum azimah. Tapi sekarang kita ruksah. Ruksah setara mana ni? Kalau kita tak makan bawa maut. Dan jaga nyawa ini ialah dia panggil masalah utama, jaga nyawa. Di sini kita dibenarkan ruksah untuk makan bangkai, tapi ruksah macam ni ruksah wajib. Kalau tak makan haram, berdosa. Kita kita mati dengan tak makan bangkai tu berdosa. Orang tak panggil perjuangan ni jihad. Ni orang tak ngaya tu jihad. Berapa aku rela tak makan demi menjaga hukum. Tak kena. Tuhan suruh jaga nyawa. Benda wajib kalau tidak buat tidak haram kan ni? Kabar-kabar dia mati kita dosa rupanya aku. Aku membiarkan nyawa aku mati kerana tak makan bangkai tu berdosa. Sebab ruksah ni ruksah wajibah. Boleh faham Ada soalan? Okey, kita pergi kerja, kita pergi pak ni dah. Mengamalkan ruksah ini adalah wajib. Bila wajib, kalau tak buat haram lah. Tidak buat berdosa. Kerana untuk memelihara nyawa. Ruksah bandubah. Ruksah sunat. Contohnya solat qasar bagi seseorang yang bermusafir 2 marhalah atau lebih. Bapa yang kita boleh sembahyang qasar? Kerana kita musafir diberi ruksah. Ruksah jenis mana ni? Jenis sunat mandubah. Artinya ruksah lebih baik daripada azimah. Sebab itulah sepakat ulama sembahyang qasar adalah lebih banyak pahalanya, lebih baik daripada sembahyang tamam. Boleh faham? Pasal dia masuk dalam ruksah mandubah. Ni saya kena ngaji pula ni. Dia belajar hukum asal tu ke Allah payuh gapo ke moga kita ada masa ke ni. Mari ngah kereta benar ni musafir semaya 4 rakaat. Dia tidak masyarakat sebenarnya. Kalau ketiga dah. Musafir zaman Nabi tu mana masyarakat? Dia masyarakat ni dia bukan kepayahan fizikal, kepayahan jiwa, kepayahan fikiran dia banyak. Bila orang dalam itu dia banyak benda. Kalau orang itu mengikut ulama-ulama dia menghuraikan benda ni, dia kata sebab itulah tak ada seorang ulama pun buat masalah ni ia berani menghukumkan bahawa bila keadaan moden lelon ini tak ada dah sembahyang qasar, tak berani sebab masih ada masyarakat dia, masyarakat jiwa ni macam-macam dia memikir tinggal rumah lagu mana benda ni dia susah hati dia. Jadi oleh kerana susah hati dengan dia nak kejar masa, dia duk mikir lepas tu nak pergi sana, nak pergi sini tu, kepayahan keserabutan dia tu, maka dikekalkan lagi sebagai masyarakat boleh semaya lagi. Walaupun ngak kapal terbang, walaupun ngak kereta, ngekong, ngak berapa dah. Jadi masyarakat tu masih ada. Masyarakat banyak segi dah. Jadi kita terima macam ni. Kalau kita tanya dia, kita semaya jamak qasar ni, mana lebih baik daripada semaya taman, kita kata lebih baik kita semaya jamak qasar. Sebab apa? Ini ruksah mandubah. Ruksah yang disunatkan. Boleh. Bila mandubah ni, boleh nak semaya 4 rakaat. Tapi orang panggil bodoh lah. Kita pergi cari hak pahala sikit. Hak pahala banyak ada. Betul? Okey. Ni hak sama berat ni. Ruksah mubahah. Harus. Contohnya jual salam. Bain ar-raya. Ar-raya ni hak duduk di pohon. Dan beberapa akad. Dalam sistem muamalat ia diperkenalkan oleh perbankan Islam ni masuk dalam ruksah al-mubahah. Ya sikit sebanyak ada bercanggah dengan hukum syarak tapi dibenarkan. Kerana benda ni benda yang orang panggil mubah. Buat dengan tak buat sama banyak. Dari segi tak ada berat geng dua ni. Duduk tengok. Dan akhir sekali ialah ruksah makruh. Contohnya solat qasar dalam satu perjalanan yang kurang daripada 2 marhalah. Ini mengikut pendapat setengah, walaupun Imam Syafi'i kita cukup 2 marhalah baru boleh qasar. Tapi ada pandangan yang kata boleh qasar tapi makruh. Kurang daripada 2 marhalah.
Nak pergi tanah merah puasa. Nah, tak cukup 2 marhalah. Tapi Imam Syafi'i dia kira tak sah. Ha? Ada tapi minimal dia kira tubik kampung. Boleh kuasa. Tapi bukan mazhab Syafi'i lah. Ha. Tapi walau macam mana pun dia kata makruh. Imam Syafi'i kita tak sah lah. Bagi dia makruh. Boleh. Ni dia pusing lah, dia kena makruhah. Rukhsah makruhah. Pasal hak ni ha bukan kata marbutah ni. Makruhun, makruhatun. Nak sil. Makruhah, kena makruhah. Ni salah juga dia ni. Nota dia pun salah juga ni. Saya copy nota dia ni. Cut and paste. Okey? Sikit lagi. Tak cukup masa lagi. Terdapat beberapa sebab kesusahan yang dapat memberi keringanan terhadap pelaksanaan hukum syarak. Antara sebab atau rukhsah dalam melakukan ibadat terbagi pada 7 perkara seperti berikut. Dia pecahan anak kaedah tu duduk muka surat apa? Kalau panjang lagi hak 7 ni kita bertisi ni ya.